Selamat sejahtera kepada semua. Saya adalah Sharan Rao. Saya ingin menceritakan tentang projek video yang telah kami buat secara kumpulan untuk projek hubungan etnik. Projek video ini adalah tentang perayaan yang disambut oleh 3 kaum utama di negara kita, iaitu Hari Raya Haji, perayaan Taipusam dengan perayaan Hantu Lapar. Dengan menjalani projek ini, saya telah mempelajari beberapa perkara tentang adat dan tradisi sesuatu kaum, dan saya juga telah mempelajari peranan sambutan mereka. Hal ini telah menukar persepsi saya terhadap sesuatu kaum, kerana sebelum mendapat tahu tujuan di sebalik sambutan mereka, saya mempunyai pelbagai pendapat terhadap kaum tersebut dengan melihat cara mereka menyambut perayaan mereka. Tetapi selepas mendapat tahu tujuan di sebalik sambutan perayaan mereka, saya dapat memahami kaum tersebut dengan lebih teliti. Jadi pada pendapat saya, semua masyarakat di negara kita harus memahami adat dan tradisi seluruh kaum di negara kita bagi mengeratkan lagi perpaduan di dalam negara. So itu saja. Thank you. Nama saya Gerald Zani Edward. Okay, so refleksi saya daripada kajian ni adalah kita dapat memahami dan merasai perayaan-perayaan masyarakat pelbagai kaum dengan lebih mendalam. Okay, so kita dapat menilai kebudayaan kaum lain dari perspektif yang positif, dan semangat nasionalisme dapat ditingkatkan di dalam jiwa masyarakat pelbagai kaum agar dapat warisi oleh generasi-generasi muda yang akan datang. Okay, so saya berharap bahawa negara Malaysia akan terus kekalkan keharmonian hidup berbagai kaum dan dapat melahirkan sebuah negara yang aman dan sejahtera. Serta saya juga berharap agar Malaysia dapat terus menjadi satu-satunya negara yang dapat memberikan kesedaran kepada negara-negara luar untuk dijadikan contoh negara yang makmur dengan keunikan hidup bermasyarakat pelbagai kaum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidila Izzafaka binti Syujuang Ain. Refleksi tentang video ini, bagi saya, semua agama mempunyai perayaan mereka tersendiri. Seperti agama Islam menyambut Hari Raya Aidiladha, iaitu dipanggil Hari Tashrik atau Hari Korban. Dilakukan selama 4 hari pada 10 Zulhijrah. Ibadah korban ini bertujuan untuk memperingati peristiwa tentang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail, sebagai simbolik mentaati ketaatan Allah. Dan itu Allah menukarkan bahan menyembelih tersebut kepada kambing. Jadi umat Islam menyambut ibadah korban ini, raya haji ini, dengan mengkorbankan binatang seperti lembu, kambing, unta dan sebagainya. Bagi pengalaman saya, hari raya haji disambut dengan menyembelih lembu dan disedekahkan kepada semua orang, terutamanya orang-orang miskin, fakir dan orang yang memerlukan. Di pagi hari raya haji ni, umat Islam akan pergi menunaikan solat dahulu, letakkan makanan, take nama keluarga dan colok tersebut untuk mengelakkan, tujuan mereka adalah untuk mengelakkan kemarahan roh-roh yang datang makan. Itu apa yang saya tahu. Selain itu juga, orang masyarakat Cina ni, dia orang akan membakar tanglung dan meletakkan perahu mengalir ke sungai mereka sebagai tunjuk jalan kepada roh-roh yang sesat dan nenek moyang mereka ke jalan pulang. Itu apa yang saya faham tentang semua
perayaan yang ada, agama Islam, Hindu dan Cina. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhar Ahmad. Untuk video referensi saya kali ini adalah tentang perayaan. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Majoritinya dalam Malaysia ialah seperti Melayu, Cina dan India. Hal ini menyebabkan kita boleh menyambut pelbagai perayaan dengan meriah setiap tahun. Contohnya perayaan Raya Haji Taipusam. Tapi mungkin antara kita tidak tahu akan adanya perayaan tersebut, tidak tahu kenapa adanya perayaan tersebut, dan mungkin sekelintir antara kita tidak mendalami kenapa perayaan ini dilakukan. Pertama sekali ialah perayaan haji. Perayaan ini disambut oleh semua umat Islam di dunia dan ia juga sangat meriah yang dilakukan di Malaysia. Perayaan ini disambut oleh semua umat Islam pada hari ke-10, 11, 12 pada Zulhijjah mengikut kalender Islam. Perayaan Raya Haji ini akan melakukan ibadah korban yang menyembelih haiwan ternakan yang sudah matang untuk dibuat korban. Agihan daging korban diutamakan kepada golongan yang memerlukan ini supaya dapat berkongsi rezeki dengan mereka. Ibadah korban ini juga dilakukan daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang memenuhi perintah Allah. Selain itu mungkin ada juga segelintir antara kita yang kurang senang tentang ibadah korban ini, tetapi mereka dapat memahami yang negara ini mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Hal ini juga kita perlu belajar untuk menghormati tentang budaya dan perayaan yang dilakukan di Malaysia. Selepas itu adalah perayaan Taipusam. Apa yang saya dapat tahu tentang perayaan ini adalah mereka melakukan untuk menebus dosa mereka kepada Tuhan ataupun memohon ampun. Apa yang diberitahu oleh kawan saya yang lelaki Hindu akan bercukur rambut. Hal ini dilakukan seperti membayar nazar dan juga melakukan perkara seperti menyiksa diri, seperti berjalan mencucuk berjalan di atas bara api ataupun mencucuk pandan besi dari lidah ke pipi. Contohnya adalah, salah satunya adalah Kavadi. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, mereka melakukan itu supaya agar dosa mereka diampunkan. Walaupun nampak menyakitkan dalam video tersebut, tapi bagi mereka ianya suatu perkara yang membolehkan dosa mereka diampunkan. Selepas itu perayaan Hatu Lapar yang saya pun baru mendalami benda ni. Perayaan Hatu Lapar ni baru saya kenal, iaitu perayaan yang dilakukan oleh kaum Cina untuk menghormati roh ataupun orang yang sudah meninggal. Hal ini dilakukan supaya mereka yang sudah meninggal dapat dikenang dan diingati selalu. Juga dapat juga hal ini juga supaya roh-roh yang jahat ataupun yang bebas di luar sana tidak mengganggu orang yang masih hidup mengikut dalam kepercayaan mereka. Sebenarnya walaupun kita hidup dalam satu negara yang demokrasi, terdapat pelbagai kaum yang kita perlu menghormati, contohnya adat dan perayaan mereka. Di samping itu juga kita perlu mengambil tahu tentang perayaan yang dilakukan supaya kita dapat mengenali dengan lebih baik, supaya tiada diskriminasi kaum antara kita dan juga di Malaysia. Kita tak nak benda ni berlaku dan kita perlu mengambil tahu lagi tentang apa yang mereka lakukan tentang perayaan adat bangsa dan semuanya. Sekian. Assalamualaikum, nama saya Ainurin Jasrina binti Ahmad Sazruddin. Nombor menteri 42010000841. Okey, saya akan bagi referensi untuk 3 perayaan. Perayaan Hari Raya Aidiladha, Hari Taipusam, Hari Hatu Lapar. Okey, Hari Raya Aidiladha ia disambut 4 hari, ke-10, 11, 12 dan 13 pada Zulhijjah pada setiap tahun. Ia disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Okey, pada Hari Raya Aidiladha ni umat Islam akan mengobarkan haiwan, iaitu haiwan lembu, kerbau, unta, kambing dan kambing biri-biri atau dipanggil kibas. Okey, umat Islam akan menyembelih haiwan tersebut atau kibas, dan daging tersebut 1/3 dibahagikan kepada jiran
1/3 daging tu akan sedekah kepada orang. Okey, hari raya Adiadahan juga diturunkan solat hari raya Adiadahan dan diteruskan solat Jumaat. Hari raya Adiadahan ni mengingatkan peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai satu simbolik menunjukkan ketaatan kepada Allah, dan Allah menggantikan bahan menyembelih itu dengan kibas, dan Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih kibas tersebut. Okey, hari Taipusan pula yang saya faham, yang saya dengar dari saya ada call juga kawan saya tanya pasal hari Taipusan ni macam mana. Mereka akan bangun pagi, bersihkan diri, sucikan diri mereka untuk dan berpuasa dan pergi ke kuil. Okey, sebelum mereka sampai ke kuil, mereka akan membawa susu belanga dan memakai kavadi. Susu belanga tak semua orang India tu bawa. Okey, semasa mereka berjalan ke kuil, sepanjang orang kata jarak dia dalam 2 kilometer. 2 kilometer, mereka akan berjalan membawa susu belanga dan memakai kavadi. Okey, susu belanga tu mereka akan letak di bahu ataupun di kepala, yang manakala yang kavadi ni pelbagai jenis. Dia ada yang cocok dekat pipi, lidah, dekat mulut, ada juga kat badan, ada juga memakai mata kain yang orang kata diletak dengan limau nipis and dia pakai dekat belakang. Okey, dan dipasang tali di belakang dan ada orang akan tarik tali tersebut. Tu namanya kavadi. Kalau tengok dalam video tu, yang mata kain yang cucuk-cucuk tu, tu adalah kavadi. Okey, mereka membuat susu belanga, memakai kavadi mengikut kemampuan seseorang itu. Ada juga yang memecahkan buah kelapa dan memakai kasut berpaku. Itu sebagai tanda mereka meminta ampun kepada Tuhan mereka. Ada orang kawan saya cakap memakai kavadi tu adalah macam mana, bila dia pakai kavadi tu, bila kata tak sakit, maksudnya Tuhan ampunkan dosa diorang. Yang kalau sakit tu macam orang kata Tuhan tak ampunkan dosa diorang. Masa makan kavadi tu dia tak sakit, tak tahulah dia sakit ke tak, saya tak tahu sebab tak pernah buat. Dia kata walaupun benda tu dah cocok kat sini, kat contoh kat pipi, dia tak akan berdarah walaupun sekali pun. Okey, lepas tu mereka akan pergi ke kuil tu, akan naik tangga sebanyak 200 lebih, and sampai je kat kuil tu mereka akan sembahyang, and then susu belanga yang mereka bawa tu diorang akan mandikan patung tersebut sebagai orang kata meminta ampun dekat Tuhan mereka. Okey, lepas je mereka sembahyang, mereka akan turun balik dan mandi. Saya tak tahulah mandi tu dekat mana. Lepas mereka mandi tu, mereka dah balik, barulah mereka boleh berbuka puasa. Untuk perayaan hari hantu lapar, okey, bagi saya ni first time saya dengar pasal hari raya hantu lapar, sebab saya dengar daripada group assignment saya. Apa yang saya faham pasal hari hantu lapar ni, dia lebih kurang dia tak sama, lebih kurang macam cerita Koko, cerita kartun kalau siapa pernah tengok. Hari raya hantu lapar ni dia macam ni. Okey, mereka akan sediakan makanan yang mana keluarga yang ada keluarga tu, mereka akan letak gambar moyang mereka kat meja makan. Mereka akan letak makanan dan colok. Okey,
kegunaan colok kat atas meja makan tu, mereka akan bakar dulu colok tu. Barulah roh tu akan datang untuk makan makanan yang kita hidang. Lepas mereka dah makan, bila colok tu dah habis bakar, baru makanan yang mereka hidang tu kita akan makan. Macam tu. Ada juga yang kata membakar duit, membakar pakaian atau barang keperluan untuk memanggilkan nenek moyang mereka datang ke rumah, macam tu. Ada juga yang untuk yang hantu yang tak ada keluarga ataupun tersesat, orangnya akan letak makanan di tepi jalan supaya hantu tersebut dia tak marah dan tak ganggu mereka. Lebih kurang macam tu lah cerita hantu lapar ni. Cerita hantu lapar, perayaan hari hantu lapar ni. Okey, ada juga yang menggunakan lilin, yang dalam lilin ataupun membuat kapal dan dilepaskan sungai. Apa ni orang panggil orang kata bukan kapal lah, macam perahu. Perahu kecil atau tandlor yang kecil, mereka akan lepaskan di sungai supaya hantu sesat tu jumpa jalan untuk pulang. Macam tu. Okey, kalau saya ada cakap pasal cerita Koko kan. Koko tu macam mereka ada satu daun ke bunga, saya tak sure, bunga ke daun, mereka akan tabur daripada rumah ke kubur mereka sebagai tanda jalan untuk diorang datang ke rumah. And then mereka juga akan sediakan makanan macam saya sebut tadi, untuk bagi roh tu makan. Lepas tu mereka letak gambar moyang-moyang mereka supaya mereka yang mana anak-anak yang baru lahir, mereka akan ingat siapa moyang mereka. Macam tu jugalah perayaan hari hantu lapar ni. Dia kena, orang kata apa, kena ada gambar tu dekat atas meja supaya roh tu boleh datang ke sini. Dan yang satu untuk biarkan anak-anak mereka mengingat siapa moyang diorang, supaya diorang tak lupa keturunan masing-masing. Itu sahaja dari saya.